أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن أمين وعلى آله وصحبه Pen kan? Pensel. Kalau mau dia panjang dia tak ada. Tuan, Kan kan? sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kita punya kajian perkongsian sifat ruh. Kita dah belajar, kita dah bincang 1, 2, 3 bahagian sifat ruh. Yang pertama, jahar lawan hamas, syiddah dengan rafawa dan dikenal tawasib. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, sifat ruh ni ulama membagikan kepada dua bahagian. Dua sifat bahagian. Yang pertama sifat yang berlawanan, yang kedua sifat yang tunggal. Sifat yang berlawanan ada 5 sifat. Yang berlawanan ada 5 sifat, maknanya 5 kali 2 sebab dia ada lawan 10 lah. Jadi 7 sifat yang tunggal, jadi 17. Dia sama bilangan dengan makhraj huruf. Makhraj huruf pun kita dah belajar kan. Baik, kita masuk sifat yang ketiga, iaitu sifat isti'la lawannya sifat istifal. Isti'la lawannya istifal. Isti'la menurut bahasa meninggi. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar daripada pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Hurufnya 7 terhimpun dalam rangkai kata Qussa Dhammatis. Dalam matan Ibn Jazari disebut was-sab'u ulwin Qussa Dhammatis. Ini was-sab'u ulwin, maknanya 7 huruf isti'la Qussa Dhammatis. Kha, Sad, Ba, Wa, Ta, Qaf, Va. Selain pada huruf 7 tu, dia adalah huruf istifal. Boleh tak? Jangan bagi semua tu. Kaedah yang kita bagi yang lepas ni, kita kena bagi tu. Ada 28, 29 huruf tu, kita bagi tu. Maknanya 28 huruf, 29 huruf tu tolak 7. Berapa? 28 tolak 7, 21 lah kan? 21 huruf sifat istifal. Istifal ada 21 huruf. Baik. Bawah tu dia cerita terangkat sebahagian besar daripada pangkal lidah ke langit-langit, mengakibatkan bacaan ditafkhimkan. Tafkhim ni maksudnya ditebalkan. Lebih-lebih lagi ketika hurufnya berbaris di atas atau hadapan. 7 huruf ni dia bersifat yang tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab tu pangkal lidah terangkat ke langit-langit. Contohnya as, kan? Dia kata kalau berbaris di atas atau hadapan, lebih-lebih lagi dia kena tebal. Maknanya dia ada sifat tebal. Sebut dia sifat isti'la, dia kena baca dengan tebal. Sebab tu saya bagi contoh yang dalam surah Fatihah. Kita baca Al-Quran surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sebab dia bersifat yang isti'la. Dia ada huruf ghair kat sini. Ada kan? Sebab tu dia tak boleh baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sebab bila kita baca mal, dia nipis. Dia kena baca maghdubi. Sebab ghair dia bersifat isti'la. Dia kan? Tak apa, insyaAllah dia ada contoh.
tak bagi contoh. Dia tak bagi contoh macam hukum-hukum yang lain. Kalau kita tengok dia bagi contoh, yang ni dia tak bagi contoh. Maknanya dia kena atas kebijaksanaan ustaz lah untuk memberikan contoh. Tu maknanya ustaz kena selagi dulu, baru boleh kongsi dengan sahabat-sahabat lain. Baik. Lawannya istighfar. Tuan-tuan, nanti kita akan baca Al-Quran, kita akan sebutlah. Masa tu kita akan tengok masa kita menyebut huruf tu, kita baca nipis ke, kita baca tebal ke, kita baca tinggi ke, kita baca rendah ke, kita baca kuat ke, kita baca lemah ke, kan? Masa kita mengaji Quran. Sebab sekarang ni kalau kita mengaji teori saja memang tak nampak. Kita akan masuk dengan praktikal tu yang paling penting. Kita akan masa tu kita akan bincang balik. Huruf ni, huruf apa. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh, kalau tak ingat semua pun, ingat sikit pun jadilah. Baik. Menurut istilah ilmu tajwid, istighfar ni dia lawan kepada isti'la. Kalau isti'la tinggi lawannya rendah. Semasa menyebut huruf istighfar itu, sebahagian besar daripada pangkal lidah, sebahagian besar daripada pangkal lidah tidak terangkat lagi-lagi, iaitu merendah ke bawah. Hurufnya ada 22, ada 29. Terhimpun dalam rangkai kata tu, ansyir haditha ilmika sawfa tujahiz bila. Ini syahnya dia. Kalau nak tanya maksud dia, ada juga maksud dia sebenarnya. Ada yang tak ada maksud. Khusatau tikis, saya tak tahu maksud. Kan? Dia rangkai kata untuk mudah kita faham. Ulama ni dia bagi rangkai kata tu sebab kita nampak jadi susah. Dia bagi mudah. Dia bagi huruf idgham, dia bagi rangkai kata dia. Macam kita tak masuk idgham, saya tak masuk bola. Idgham tu huruf dia apa? Kita cerita pasal sifat huruf. Sifat yang ketiga, yang pertama isti'la, sifat ketiga isti'la, lawannya istighfar. Isti'la ni tinggi, istighfar ni rendah. Huruf isti'la ada 7. Kan? Khussatul tikis. Selain pada yang saya sebut tadi, dia adalah sifat istighfar. Selain dia huruf dia apa? Huruf dia tu alif, nun, shin, ra. Selain pada 7 huruf yang kita sebut tu. Baik. Sebutan huruf-huruf ini hendaklah ditarkibkan. Tarkib maksud dia nipis. Sebab yang isti'la kita kena tafkhim tebal. Dia lawan tafkhim. Tarkib. Tarkib. Maksud tarkib ni kita kena baca dengan ringan. Kita kena baca dengan rendah. Tarkib ni nipis. Kalau maksud dalam segi bahasa, tarkib ni nipis. Baik. Kecuali huruf lam, ra dan alif. Dia ada bagi kecuali juga. Kecuali istisna huruf lam, ra dan alif, dia ada nota kaki di bawah. Alif sebagai huruf mat sebutannya sama ada kuat atau nipis adalah mengikut sifat huruf sebelumnya. Sebab alif ni dia kena mengikut sifat huruf sebelum alif tu. Kalau contohnya, kalau huruf dad lepas dad alif, dia kena baca dengan tebal, dia tak boleh baca nipis. Kan? Dan dia sebenarnya alif ni pada makhraj dia, makhraj jawfi. Jawfi ni dia ringan, dia nipis. Kan ringan. Itu maksud dia. Tuan-tuan tak boleh nak bayang ni tak apa. Nanti kita akan baca Quran, nanti kita akan nampak. Yang mempunyai hukum-hukum bacaan tersendiri sebagaimana yang akan diterangkan kemudian. Habis istighfar, isti'la. Habis isti'la lawan istighfar. Saya bagi contoh dia tadi. Untuk istighfar, selain pada huruf tu, macam kita baca huruf apa? Huruf ain. Kan? Ain dia bersifat dengan istighfar. Lawan dia wain, dia bersifat dengan isti'la. Mawdu. Sebab apa mawdu kita kena baca tebal? Sebab ghaib dia isti'la. Dun
Kau isti'alah. Nampak tak? Sebab tu kena tebal. Tak boleh baca mal-tu, kena baca mau-tu. Sebab ada lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang baca Al-Quran dalam surah Al-Qiyam, dia baca mal-tu. Tu yang cerita mak tu lagi. Mak tu pun banyak juga. Jadi kita kena ubah kita. Tuan-tuan malam ni mengaji, tuan-tuan kena ubah baca Al-Quran. InsyaAllah kita ubah pelan-pelan. Contoh istighfar. Contoh istighfar huruf selain pada huruf ni macam huruf sin, aslam, a'lam, a'lam, wallahu ya'lam, ya'lam, yu'lam. Dia tak baca tebal. Contoh dia solat. Solat kita tak baca nama solat. Sebab ada qiraat yang baca nama solat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu dipanggil taghyirul lam. Baca lam dengan tebal. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dia bersifat dengan taghyir. Itu qiraat warash. Tapi kita qiraat hafs ni, lam ni huruf dia huruf tartib. Dia ada ketika dia. Jadi untuk istighfar, contoh istighfar, tuan-tuan boleh bagi contoh, boleh ambil huruf-huruf yang ada kat situ. Contoh dia kalau huruf nun, in, nun ni, kalau nun ni makhraj dia, makhraj ujung lidah dan bengkok. In, dia tak baca tebal lah cerita dia. Kalau contoh, kalau macam 7 huruf yang isti'la tu, kita baca dengan nampak tak? Dia tak boleh baca Contoh dia surah, saya nak sudah tak ingat dia surah Makhmasotin. Ayat dia apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan faman yudurra fi makhmasatin. Dia tak boleh baca dengan makhmasatin sebab huruf kha dia adalah bersifat dengan isti'la. Kalaulah huruf istighfar dia makhmasatin. Yang contoh tu lah, lawan perlawanan pada itu boleh ya? Itu contoh untuk istighfar dan isti'la. Boleh ya? Baik, kita masuk itu bab. Nanti tak apa, kalau tuan-tuan kalau tak faham boleh tanya. Boleh tanya. Mungkin saya kadang-kadang dia tak main dalam kepala dia tak main ayat Quran. Kalau nak main ni contoh saya beritahu insya-Allah. Baik, sifat yang keempat, sifat yang berlawanan, iaitu al-itbaq. Itbaq lawan infitah. Lawan infitah. Sebab kita baca ni sebab kita nak kita fahamlah apa yang dimasukkan itbaq dengan infitah tu. Itu yang penting ya. Baik. Itbaq menurut bahasa menutup, mendepik. Itbaq menutup maksud dia. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut huruf itbaq ini melengkung keliling lidah ke langit-langit. Melengkung keliling lidah keliling ke langit-langit. Tak boleh nak bayang, saya sebut. Hurufnya 4, sad, dad, ta, dha. 4 huruf. Semuanya dari jumlah sifat isti'la. Maknanya bila sebut sifat isti'la, dia juga bersifat dengan itbaq. Mudah. Sebab kita baca itu, bagi kawan-kawan yang tak hadir, dia satu huruf ni dia tak semestinya satu sifat. Dia ada 5 sifat. Kadang-kadang sampai 7 sifat. Macam saya beri contoh, macam Ahmad.
Dia tak semestinya dia satu sifat, dia banyak sifat. Dia juga orang yang rajin, dia juga orang yang kuat tidur, dia juga orang yang banyak tolong orang, dia juga orang yang amanah. Nampak dia banyak sifat. Begitu juga dengan ruh. Contohnya, bagi mudah faham. Baik, sifat ada 4, semuanya dari keunggulan isti'la. Jadi bila kita sebut isti'la, 4 huruf daripada isti'la itu dia bersifat dengan itbaq, mendetik ataupun menutup. Maknanya bila kita sebut huruf tu, keliling lidah melempung ke langit. Ke langit, bukan ke langit, ke langit. Kalau langit lain pula, ke langit kita ni. Baik, contoh dia wala tahina manas. Sad. Ada huruf sad kan? Qalu adghasu ahlam. Huruf dad. Lidah kita kat mana? Bawah kan? Tutup ke buka? Tutup kan? Dia seolah-olah kita menutup. Tu maksud itbaq. Lawan dia infitah, buka. Cuba kita sebut huruf 4 huruf ni. Dia macam penuh lidah, penuh mulut. Kan? Dan lawan dia terbuka. Dia tak menutup sifatnya, iaitu infitah. Menurut bahasa membuka. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa menyebut hurufnya tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit. Hurufnya ada 25. Sifat infitah ini itu ada sifat dia. An, an, au, aj, ad, as, ad, af, az, ak, dia buka mulut lidah. Kalau macam atas huruf tadi, dia menutup mulut. Kita punya lidah naik badan. Kalau bawah ni tidak melengkung lidah ke langit. Tuan-tuan, kalau kita nak bincang huruf sifat-sifat ni, memang dia kena bagi contoh sebenarnya. Kena buka peran. Ya. Dalam ayat satu ayat tu, kita boleh tengok dalam ayat tu mana huruf-huruf dia. Sebab kira ikutkan, kira nak dalam otak ni, kadang-kadang otak kita jam juga ni. Memang apa orang tapi tak semua ingat. Kan? Jadi kita kena buka peran. Sebab tu tuan-tuan, lagi bagi kenal dulu, bagi pernah dengar dulu. Bagi pernah dengar, aku dah pernah dengar dah. Sifat dia sifat itbaq, sifat dia sifat isti'la, sifat dia sifat jahat, sifat dia sifat sedih kedua, rakhawah, syiddah. Contohnya, jadi kita akan sebutlah sesuatu, kita akan merokai di dalam bacaan. Sebab dalam teori ni susah, kan? Dia kena praktikal. Patutnya macam tuan ni beritahu ni, ketua darjah ni. Ketua darjah kita beritahu, nak bawa Quran seorang satu. Tapi kita akan bawa Quran, insyaAllah. Cuma kullu syai' hati wahda. Kalau Tuan Arab kata macam tu, step by step. Dalam Melayu, pelan-pelan. Baik. Tuan-tuan boleh tengok, kalau macam sifat huruf-huruf yang macam istifal, dia membuka, maknanya keliling lidah kita ni, dia tak naik ke atas. Atau macam 4 huruf ni. Itu dia ada di antara perbezaan ataupun perbezaan di antara sifat itbaq dengan infitah. Itu. Kadang-kadang orang sebut juga kan, dia bagi bapa ni kalau baca itbaq. Kan? Itlaq lah. Itlaq ni kalau baca itbaq. Sebab dia menutup. Tutup mulut. Dia menutup mulut. Itu kadang-kadang lah ada memang itu maknanya.